ciri kedua basically adalah rupa bentuk, shape, size, dimension. Dimension. Itu penting. Dimension. Okay. Kenapa shape dan size itu penting? Kerana first kita tahu bila kita deal dengan load yang nak diangkat ni, dia ada dua jenis lah. Load yang common lah. Benda yang balance dengan unbalance. Yes. Barang balance dengan barang tak balance. Ataupun ada setengah orang panggil symmetrical, non-symmetrical. Okay. Yeah. So jadi daripada shape dan size itulah kita determine dia punya center of gravity. So basically shape, size, dimension tu salah satu daripadanya kepentingan dia adalah untuk determine center of gravity. Kalau load yang symmetrical atau load yang balance, boleh dikatakan straightforward lah. Kau boleh tahu dekat mana determine dia punya center of gravity. So tapi kalau untuk load yang non-symmetrical, unbalanced, ada lagi pelbagai cara lagi kan nak determine. Okay, so kita tengok kepada load yang balance, COG dia macam mana. Okay, kenapa penting center of gravity ni pada load? Okay, first, center of gravity sama ada barang tu balance atau tak, dia akan menentukan position of you punya crane hook. Sebelum kau angkat, crane hook ada satu je kan. Tak kisahlah kau pakai auxiliary ke, kau pakai main block ke, dia tetap ada satu. Kan? Betul. So kau guna satu, so kita kena letak position dia dekat on top of center of gravity of the load. Kerana itu akan jadi panduan untuk macam mana kita nak angkat barang tu dengan balance. Okay. Okay. Dia ada setengah barang. Okay. Dia jenis tak balance. Okay. Tapi bila dia diangkat, dia kadang-kadang memang sengit tau. Dia memang sengit. Tapi as long as dia stable, kita consider dia as a safe lah. As long as dia stable. So jadi balance COG, kedudukan crane hook determine the stability of the load apabila diangkat. Satu lagi yang akan menentukan stability of the load apabila diangkat ialah tempat engkau nak pasang sling. So jadi dari center of gravity barang tu tadi, dia juga at the same time kita boleh determine daripada COG, kita determine tempat nak pasang sling. Especially load yang tak ada dedicated lifting point. Tak ada lifting lugs, tak ada pad eye. So, kau kena gunakan teknik mungkin choke atau basket terhadap load tersebut. So, jadi kau perlukan panduan untuk memasang sling supaya load yang diangkat nanti stable. Okay. So itu no matter whether is a balanced load atau unbalanced load. Cuma unbalanced load nak dapat COG tu ada mencabar sikit lah. Kau nampak? Nampak. Okay. Nampak. So yang dimasukkan tadi crane ini block. Okay, bawah dia hook lah. So jadi bawah daripada hook ni kita consider as a part of the load. Selain daripada load dari segi berat dia saja. Tapi dari segi function dia, kalau sling, function dia as a sling tetap sling. Shackle tetap function dia as a shackle lah. Tapi dari segi berat kena consider that as a part of the load. Okay. Tadi dah sampai center of gravity. Okay. So
dimension, shape dan juga size akan menentukan macam mana nak menentukan bahawa sama ada load tu sama ada dia jenis balance ataupun unbalance. Dan nombor dua, menentukan dia punya center of gravity. Okey, daripada center of gravity kita boleh tentukan position. Kita kalau signalman nak panggil crane, dia nak suruh crane boom ni bergerak untuk position sebelum berangkat, ialah dia kena position dekat atas center of gravity of the load lah. Ni center of gravity lah. Sebab tu dimension tadi penting lah. Okay, tak ada dimension macam mana kau nak tahu kan. Okay. Okay. So, selain daripada menentukan dekat mana crane hook nak position, nombor dua, kita boleh juga tentukan slinging point. Maksudnya dekat mana kau nak ikat sling. Ya. Okay. Dekat mana kau nak ikat sling. Okay. So, dimension COG tadi menentukan dekat mana nak ikat sling. So, basically, secara asasnya, kalau kita pakai dua sling, dia punya slinging point basically adalah half of the center of gravity. Yes. Contohnya kalau you punya COG adalah 2 meter, dalam gambar ni panjang 4 meter, so COG 2 meter. So sling akan pasang dekat 1 meter daripada hujung lah. 1 meter daripada hujung. 1 meter daripada hujung. So itu kalau 2 sling lah. Pasal 2 sling ni kita punya aim, kita punya sling angle dekat atas ni tak lebih 60 lah. Itu kita punya betul. aim. Sebab tu kita letak kat sini. Tapi kalau load yang ada pad eye, prinsipnya berbeza sikit lah. Pasal position pad eye, sama juga position pad eye tu dia akan menentukan berapa sling angle yang dia nak. So dia daripada sling angle yang dia nak tu, baru dia letak dekat mana position pad eye tu. Okay. Tapi kalau ada pad eye, dia punya maximum angle boleh pergi sampai 90 lah. Itu common practice lah. Common safe practice lah. Kejap. Yang disebut 60, yang 90 itu ialah sudut. Sudut dekat atas ni. Bila kau pasang sling ada sudut. Aku tak tulis lah kat sini. Aku tak tulis lah kat sini. Tapi angle dia tempat kau nak ikat tu dia akan determine sebenarnya kau set berapa angle yang kau nak, then daripada situ kau letakkan dekat mana kau nak ikat lah. Macam gitulah. Okay. Dan biasanya lah ke dalam kelas-kelas lifting, biasanya pada ketika inilah banyak student yang akan bagi feedback, selama ni benda yang saya buat salah. Ini pada ketika inilah. Dia nak kata salah pun tak juga. Cuma orang kata you tidak align dengan technical requirement lah. Dia tak align dengan standard lah itu. Dia tidak consider. Tidak consider regulation dan standard. Kerana benda-benda ni yang aku cerita ni semua ada dalam lifting standard. Kalau kita buka BS 7121 kan. Kalau kita buka Lola di UK, kita buka ASMA B30, dia ada mention walaupun tak spesifik, tapi dia ada mention angle dan sebagainya lah. Secara basic. Okay. Dan benda ni biasa aku ajar untuk basic rigging slinging lah, ataupun untuk rigger lah, pasal benda ni diorang kena tahu lah. Ini belum advance tau. Belum lifting supervisor lagi tau. Kenapa kalau kau tengok, kalau kita buat choke kenapa orang kata selalu kalau buat choke jangan lebih 60. Pasal apa? Bila kita buat choke ataupun basket, dia sebenarnya
ada masalah dari segi security of load lah. Sling tu yang kau ikat tu dia boleh loose dia boleh loose. Melorot. Dia akan melorot. So jadi apabila angle tu lebih besar, so maksudnya kau akan letak force pergi ke tengah tu lebih. Dia akan ada angle akan besar ada tu force ke tengah ni. Kangkang ni Kangkang. lebih. Kalau contoh kenapa dia kata maksimum kalau kau buat choke jangan lebih 60. Pasal bila kau lebih 60, kau akan tambah force ke tengah ni. Dia akan ada force ke tengah. Pergi ke COG. Horizontal force. Nanti horizontal force. So nanti sling kau akan pergi ke tengah. Tapi rigger pandai juga. Dia cakap, aku ikat, dia tak gerak, dia kata tadi. Aku cakap, okey, kalau kau ikat boleh, tapi lepas dah kau angkat barang tu, kau tengok pada surface of kau punya pipe atau kau punya barang, mesti akan ada cala. Pasal force tu dah merosakkan barang. Ya. Dah banyak kali lah kes aku tengok pipe nak angkat pergi offshore kena reject dengan QC. Pasal lifting salah. Rosak. Especially kalau pipe yang dah bercat dah orang kata dah final QC lah, orang kata dah tinggal nak bawa pasang aja. Tapi bila kau angkat salah, then itulah komplikasinya kan. Okay. Right. So itu faham center of gravity, macam mana shape, size dan juga dimension tu akan menentukan you punya center of gravity.